Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Baik, video kali ini adalah untuk sambungan analisis untuk gold, euro, JPY dan juga GBP NZD ni tak ada sebenarnya. Tapi semalam kita ada webinar dan kita berbincang berkenaan dengan keadaan entry yang dibuat oleh Tuan Fazil kita. Baik. So nampak gayanya dia dah pun profit lah. Tapi kalau kata SL dia rapat, dia kena SL lah. Sebab ni resistant kan. Normally tim Bada ni dia akan letakkan dia punya SL lebih tinggi daripada kedudukan resistant. Kejap kita postmortem apa yang berlaku. Baik. So dia naik lagi tinggi dekat situ. Sebenarnya apa yang dicari, H4 tak nampak. H1 tengok. Sini pun ada resistant. Atas ni ada SBR. Kita tengok atas ni. Kena jauh kot. Tak kena pun. So yang ni tu dia. Mungkin MT3 ke apalah kot. Tu dia. Sekejap. Tak nampak. Okay. GBP NZD. So Euro JPY. Baik. Euro JPY semalam kita ada buat webinar membincangkan berkenaan dengan hala tuju ke mana perginya Euro JPY. Okay. Dan dalam perbincangan semalam kami dapat mengenal pasti dua kedudukan harga, iaitu RBS Daily dan juga RBS Weekly yang semalam. Makna kata hari ni dia candle yang semalam ni dia close kat bawah ni. So this is not this is not RBS anymore lah. Itu merupakan resistant. Okay, baik. Jadi sekarang ni tak ada masalah based on time frame daily. Kalau sekiranya dia nak teruskan terjunan ke bawah, halangan yang pertama yang dia akan jumpa ialah RBS Weekly yang dekat sini. Okay, kita tengok weekly jap. Weekly pun tak ada banyak perubahan. H4. Baik. Semalam untuk H4 boleh nampak saya ada tandakan SBR dekat sini, dan SBR ini telah pun berlaku retracement. Okey. SBR ni dah berlaku retracement manakala ada dua kedudukan RBS dekat bawah ni. Jadi sekarang ni ini focus zone dia nak naik, dia nak turun dan sebagainya. So any kind of SNR dalam ni jangan pakai. SBR dan RBS jangan pakai sebab dia boleh pecah gitu sahaja. Kalau nak entry dekat atas ni ataupun bahagian bawah ni. Okey. Tapi dengan jelas buat masa ni dah kelihatan structure downtrend, high low, lower high dan seterusnya. Kita target untuk dia buat lower low. Okey. Baik. Kita ada dua. Kalau saya pecahkan lah. Saya tak adalah nak tunggu kata dia nak confirmation buat lower low kat bawah ni dan seterusnya. Ni dia punya point lower high dia kat sini. Okay. Kalau kita ambil struktur yang besar, contohnya high low, lower high, lower low, lower high, dan point yang seterusnya merupakan lower low, makna kata point seterusnya perlu duduk lebih rendah daripada kedudukan lower low yang ini. Jadi bila mana nak tunggu dia jadi tu lambat. Sebab tu saya akan fokuskan kepada struktur yang kecil ni. Gitu. Sekejap. Kita ambil yang ni. Okey. H4. Sebab ini merupakan struktur yang kecil, saya pakai double pixel dan seterusnya saya hanya menggunakan warna merah sahaja. Okay. Baik, so this is the lower low. Okay. Kalau kita perhatikan lower low yang ini merupakan resistant pula. Ini merupakan support untuk lower low ni. Structure ni, ini support dia dekat sini. Jadi sekarang ni sekiranya price dapat membuat closing sama ada di tengah ataupun hujung sini, either one, it is better. Yang paling cantik sekali sekiranya dia dapat membuat closing di sini. Ni. Ni cantik. Kat sini.
Kenapa saya kata cantik? Sebab dekat sini ada satu kedudukan support. Okay, ada satu kedudukan support dekat sini. Saya ada tanda H-S. S tu support lah. Ada satu kedudukan support, makna kata bila dia terjun ke bawah sini, ada kemungkinan besar yang akan terhalang, pergerakan naik akan terhalang oleh support yang ini. Macam mana sekalipun, yang paling cantik sebenarnya sekiranya retracement berlaku dekat sini, itu yang paling cantik. Okey, yang paling kemas. Ni dia. Okey, done. Okey. So itu dia untuk Euro JPY. H1. So yang ni dah batal, H1. Yang ni H4. Yang ni pun dah batal. Okay, ni H4 punya marking, ni pun H4 punya marking. So dekat sini ada support, high, low, lower high, lower low. Sini batal, high, low, lower high. Nampak? Clean cut sebenarnya structure ni. Pasal apa? Dia tak ada kedudukan SBR dekat dalam ni. Clean cut. Okay, itu dia untuk Euro JPY. Baik, sekarang ni untuk gold. Tak naik-naik gold ni. Risau dah orang, kan? Dia ni nak pergi mana? Pasal apa tersangkut? Tu dia daily punya ni keadaan daily yang sekarang. H4. Okey, masih lagi gagal untuk membatalkan kedudukan RBS yang ini. Okey. H1. Okey. Macam yang saya sebutkan sebelum ni, okey, ni floating yang lama ni guys. Ni floating yang lama, maknanya analisis yang sebelum ni lah, dan dia berlaku sebegitu, kan? Macam yang saya sebutkan sebelum ni, kalau kata gold, saya tak sarankan untuk tuan-tuan ataupun puan-puan entry di kawasan high low dan yang lebih rendah daripadanya, kerana gold ini dia makan margin yang tinggi, margin use tu tinggi. Jadi disebabkan itu, saya hanya sarankan untuk entry dekat bahagian RBS ini sahaja. Okey, macam mana sekalipun itu terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan, equity masing-masing, kesediaan untuk menanggung risiko itu adalah subjektif, terpulang kepada traders itu kembali. Jadi kita nak tengok direction pula sekarang ni. Dia dah turun sampai bawah, dia dah batalkan kedudukan 2 RBS H1. Okay, now yang ni pun saya padam. Apa yang akan berlaku di sini? Adakah dia akan teruskan pendakian ataupun dia akan terjun ke bawah? Itu soalannya. Okey. Sekejap Okey. Okey. Ni dia punya high lah. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. So kita fokuskan yang ini dulu. Structure, maksud saya structure structure yang kecil ni dulu, yang H1 ni dulu. Sebenarnya jadi macam ni yang boring. Tak nampak dia apa, pergerakan dia tak agresif. So pada saya benda tu boring lah. Okey, yang atas ni pullback, yang bawah ni retracement. So andaiannya ialah dia akan naik sehingga ke atas sini, dan sekiranya perkara tersebut berlaku, yang akan menjadikan masalah untuk dia teruskan terjunan. Okey, kejap visualization H1 single pixel dotted line kat sini. Yang ni saya pakai warna biru. Okey, ni dia kemungkinan yang ada. Gitu, warna merah tu dia. So sini ada RBS,
banyak RBS ni kalau tak silap saya. Saya buat double pixel So ni RBS dia. Kat sini. Ke yang ni dah batal apa? Yes, dah batal. Yang ni. Okey, tu dia. So ini ruang yang tuan-tuan dan puan-puan perlu berikan fokus. Okey, ini ruangnya. Ruang yang mana, ya bukan ruang tu yang kena beri fokus, sorry. Harga tu, yang ini dan juga yang bawah ni. Sebenarnya keadaannya hampir sama dengan keadaan Euro JPY untuk time frame H4 yang semalam lah, yang kami bincangkan semalam lah. H4 semalam dia sangkut sini dengan yang bawah ni. Okey. Dan hari ni dia jadi macam ni. Okey. So open market pukul 5.91 5.91. Makna kata sekarang ni hampir kepada jam 8 pagi. Kita tengok macam mana. Saya nak candle ini close di dalam keadaan yang bearish. Saya nak. Okey. Tu target dia. Okey. Kenapa saya target dia close dalam keadaan bearish untuk jam 9 pagi nanti? Sebab dia akan close as a bearish, kemudiannya sebelah dia saya target dia jadi bullish candle. Maknanya berlaku retracement dekat sini. Makna kata dengan Badar sebenarnya kita boleh aim apa candle yang kita nak, dan sekiranya perkara tersebut tidak berlaku, kita ada masa lebih kurang 1 jam untuk buat contingency plan. Macam mana kita nak repair kita punya analisis dan sebagainya. Okey. Jadi kepada mereka yang ada kelapangan masa, sebenarnya konsep Badar memberikan ruang yang besar dan kebebasan yang luas kepada para trader untuk membuat keputusan sebelum candle itu membuat closing. Okey. Gold saya recap sekali lagi dekat sini. Ruang yang perlu diberikan perhatian. Nanti saya akan share dia punya template balik. Okey. Kemudiannya ini merupakan Euro JPY. Okey. Untuk yang terbaru punya analisis yang saya update pagi ni. So ni dia. Okey, ni level dia yang pertama dan yang kedua. H1 kalau kita tengok sebenarnya dia dah ada kemampuan dah pun untuk breakthrough the price of RBS yang pertama. Cumanya yang kedua je masih lagi dia gagal untuk buat solid closing yang lebih rendah. Okey. So saya rasa setakat tu dululah untuk gold dan juga Euro JPY. Semoga bermanfaat. Sekiranya ada soalan boleh tanya, tak ada masalah insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.